Tadi saya juga sempat menyampaikan surat kelulusan kewarganegaraan. Surat ya, jangan salah tulis sijil kewarganegaraan. Surat kelulusan kewarganegaraan berpandukan kepada Seksyen 15, Seksyen 16 dan Seksyen 19. Ini semua seksyen-seksyen dalam undang-undang yang memberi kuasa kepada KDN untuk memberikan kelulusan kewarganegaraan. Dia mesti bermula dengan permohonan itu diberikan dulu kelulusan. Ini akan diikuti proses-proses berikutnya lah. Akan ada sedikit kenaan. Kenaan tu pun kecil je kuantum dia, lebih kurang 100 ke 300 bergantung seksyen mana. Sebab mereka yang tadinya 28 orang tu mereka perlu kemudian memohon untuk dapat my card. Begitulah seterusnya proses. Tapi itu bukannya, itu cuma sampel sempena lawatan saya hari ini. Saya di pejabat itu menandatangani kelulusan itu dari masa ke semasa setelah diteliti proses-prosesnya dan diangkat syur. Jadi saya juga anggap seawal saya masuk ke pejabat pun saya bertekad bahawa saya akan memudahcarakan proses permohonan kewarganegaraan ini. Saya berbincang dengan Datuk Seri KSU. Pertama, komitmen kami untuk mempercepatkan proses. Kami akan cuba meneliti kes-kes tertunggak sebelum ini. Kami akan tengok angka-angkanya dan kemudian kami akan teliti prosesnya, alasan-alasannya. Tanpa sama sekali kami kompromis aspek keselamatan negara. Jadi ini adalah proses yang berterusan yang kita sebut sebagai tekad ataupun political will yang saya dan timbalan saya bincang dan kami berazam untuk melaksanakannya. Maksudnya kami akan bertindak sesuai dengan peruntukan undang-undang, baik berupa perlembagaan ataupun bersifat peraturan dalaman. Ya, kami akan saya dalam proses meneliti dan mentelaah setiap dokumen. Saya ambil rekod 2017 hingga 2022 yang mengangkat permohonan untuk warga negara itu jumlahnya 54,000. Ya, dan yang kita telah luluskan sehingga sekarang ni adalah 7,000. Yang kita sedang proses ni 36,000. Yang lain tu ada yang gagal ataupun kita batal, adalah rekod-rekod tu. Jadi 54,000 sedang tunggu permohonan nak jadi warga negara kita. Ya, kerana kestabilan politik, kemakmuran ekonomi, rakyat kita bagus, kondusif, mereka nak datang. Daripada jumlah itu, kita dah luluskan, ini bagi period 2017-2022, 7,000. Yang sedang kita proses 36,000, inilah yang tadi saya maksudkan, saya akan mempergiatkan perbincangan dengan KSU dan pegawai untuk melihat bagaimana aspek ni kita boleh expedite istilahnya. Ya. Masa berapa lama Datuk Seri nak proses tu dan sekarang ni ada tim tak nak pendekkan tu, nak percepatkan berapa lama? Saya bila buat satu perkara, saya sangat jelas. Ianya mesti spesifik, mesti measurable, mesti boleh dicapai, mesti munasabah dan mesti ada timeline. Okey? Saya sebut tadi, angka yang telah kita kenal pasti 36,000. Sudah tentu bila kita letakkan asas kerja untuk maksud expedite, kita tentu ambil kira kita nak capai berapa dan sebagainya. Jadi buat masa sekarang saya belum nak kongsi apa-apa lagi. Sampai masa saya kongsi dengan rakan media nanti. Sri, ya. Daripada 36,000 ni mungkin ada tak berapa ramai lagi yang menunggu taraf kewarganegaraan ni daripada sebelum merdeka? Betul. Saya sudah pun minta ke pegawai saya buat segmentalize. Ya, segmentalize maknanya yang lahir sebelum merdeka sehinggalah kepada permohonan-permohonan yang baru. Saya perlu tengok dulu, saya perlu minta mereka segmentalizekan status permohonan mengikut tahun dan jenis. Bawah seksyen berapa yang nak pertama, seksyen berapa, 15, 16 atau 19. Ya, ada kes naturalisasi, ada kes yang lahir sebelum. Jadi angkanya 36,000. Tapi saya nak tengok kalau mengikut segmen, kategori mana yang paling banyak dan kenapa dia memakan masa. Jadi barulah kita boleh plan usaha untuk selesaikan tu secara tepat. Baru-baru ni Datuk Seri Azalina ada sebut untuk memberikan memorandum Jemaah Menteri berhubung pindaan perlembagaan berkaitan dengan kewarganegaraan. Adakah dia sudah diterima
Dan adakah pindaan kewarganegaraan ini juga akan mengambil kira isu contohnya anak-anak yang tak setara because lahir out of wedlock ataupun yang jumpa di hospital dan sebagainya? Baik, saya begini ya. Di Kementerian Dalam Negeri sekarang memang sudah pun tertubuh sebuah jawatan kuasa khusus untuk perkara yang disebutkan tadi. Ya, tajuk kewarganegaraan, jawatan kuasa meneliti semua aspek perundangan yang berkaitan. Ya, dan sudah tentu fungsi Menteri Azalina juga sebagai Menteri Undang-Undang perlu kami libat urusan lah. Ya, okay? Akhir sekali hasrat kami adalah untuk mengangkat satu kertas jemaah menteri bagi dimuktamadkan di peringkat kabinet. Kertas bersama atau kertas kita saja? Kertas kita. Kami akan mulakan dengan kertas daripada KDN dulu untuk mendapat kelulusan dasar di peringkat jemaah menteri. Kemudian kalau nanti ada arahan jemaah menteri bahawa perlu ada juga penglibatan bersama khususnya dengan Kementerian Undang-Undang, dia menuju ke arah kertas jemaah menteri bersama lah. Dia akan pergi situ. Jadi saya mengesahkan hal yang diumum oleh Menteri Azalina. Cuma saya juga maklumkan di peringkat KDN, jawatan kuasa itu sudah melakukan progres yang sangat bagus. Mereka meneliti aspek perundangan di bawah Perlembagaan Persekutuan. Mereka tahu susul galur bagaimana nak menyelesaikan isu apa, berkait seksyen apa dan siapa yang patut kita libatkan. Itu pun ada. Jadi, tapi secara khusus apakah ia akan memasuk juga soal status anak-anak di luar taraf sebagainya. Bila kami mulakan jawatan kuasa ini, persetujuan kami di peringkat kementerian itu jelas. Ia harus merangkul semua kes. Kalau nanti kami pindah, kes mana yang undang-undang ni nak diguna pakai, kita urus waktu itu. Tapi di peringkat ini, jangan ada sebarang kes pun tertinggal. Sebab kesnya pelbagai kan, terlalu banyak.